Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sikit lagi. Okay, insya-Allah pada saat ini para jemaah semua berada di kawasan perkarangan Jabal Uhud. Di sini terdapat 3 tempat penting. Tempat yang pertama di belakang para jemaah semua adalah keluasan Jabal Uhud yang terbentang luas sebagaimana para jemaah. Melakukan solat jenazah itulah ganjaran dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri para jemaah. Dan kemudian yang kedua adalah makam syuhada Uhud. Makam syuhada Uhud itu di mana? Di tengah-tengah itu para jemaah. Itu telah menempatkan 70 orang syuhada Uhud yang berada di tengah-tengah itu. Termasuklah bapa saudara Nabi yang dinamakan sebagai Sayyidina Hamzah. Dan kemudian yang ketiga, di tepi para jemaah. Yang jemaah nampak tak jemaah-jemaah yang berdiri di atas tu yang dinamakan sebagai Jabal Rumah. Bukan Jabal Rahmah, Jabal Rumah adalah tempat di manakah Nabi SAW menempatkan 50 orang tentera Nabi SAW, iaitu tentera memanah Nabi, berletak di sana, yang diketuai oleh Nabi meletakkan Abdullah bin apa? Bin Jubair. Bukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu Nabi Abdullah bin Jubair. Ketua memanah yang Nabi letakkan di atas sana. Pada permulaannya, saya cerita balik. Pada permulaan sebelumnya terjadinya peperangan Uhud, bagaimana datangnya bapa saudara Nabi yang datang daripada kota Makkahul Mukarramah, bawa berita daripada kota Mekah, yang sebab dia dengar kabar-kabar berita yang mana orang-orang musyrikin nak datang ke kota Makkah Madinatul Munawwarah nak berperang. Bapa saudara Nabi ni siap bawa kabar ni kepada Nabi, nak sampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang musyrikin nak datang untuk berperang dengan kita untuk membalas dendam di dalam peperangan Uhud. Bila mana Rasulullah dengar tu, Rasulullah telah membawa kabar ini juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Pergi berjumpa dengan sahabat, panggil sahabat-sahabat kita untuk berada di hadapan rumah aku nak sampaikan sesuatu kepada kamu. Kemudian bila sahabat dah sampai dekat rumah Nabi, Nabi terus cakap, sesungguhnya orang-orang musyrikin ni nak datang berperang, nak balas dendam kepada kita. Sebab apa? Mereka sudah kalah di dalam peperangan Badar pada saat ketika 2 hijrah Nabi pada bulan Ramadan. Bila mana sahabat-sahabat dengar, okey, baiklah wahai Rasulullah, mereka dah siap sedia. Kemudian Nabi terus jawab, sesungguhnya aku nak berperang di tengah-tengah kota Madinatul Munawwarah, tempat kita duduk tu. Tempat kita duduk. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya kembali, di manakah kita nak berperang ini wahai sahabat aku? Aku nak tanya kamu semua pula. Kemudian apa yang dinyatakan oleh sahabat, kami nak berperang di luar kota Madinatul Munawwarah, supaya sekiranya kalau kita berperang dekat tengah-tengah di dalam kota Madinah ini wahai Rasulullah, orang-orang kita ini akan dibunuh wahai Rasulullah, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang kita bawa kata tanam, yang kita tanam, sayur-sayur yang kita akan tanam ni akan hancur, dan kemudian haiwan-haiwan peliharaan kita akan musnah, mati dan sebagainya. Yang paling penting ada keluarga kita mungkin akan juga terkesan yang akan mati di dalam peperangan Uhud ni wahai Rasulullah. Lebih baik kita berperang di luar. Kemudian bila mana Nabi dengar macam tu, Nabi terus masuk rumah ni. Nabi tak cakap banyak. Nabi terus masuk rumah, dan kemudian Rasulullah buat apa pada jemaah? Pakai baju besi. Malam terus pakai baju besi, siapkan apa yang Rasulullah ada. Bila Nabi SAW keluar daripada rumah, kemudian sahabat terus bertanya apa? Tanya apa? Tanya malam, apakah kamu terasa dengan apa yang kami telah katakan kepada kamu wahai baginda Nabi? Kemudian Nabi katakan, selagi mana aku sudah memakai baju besi ini wahai sahabat aku tidak akan bukanya kembali. Aku akan bergerak, dan ayuh kita bergerak menuju ke mana? Jabal Uhud, untuk melakukan sebuah peperangan bersama dengan orang-orang musyrikin. Sekejap lagi mereka akan sampai. Kemudian bila mana Rasulullah SAW nak bergerak, Rasulullah ni bawa 1,000 orang tentera daripada tengah-tengah kota Madinah. Sampai keluar daripada kota Madinah, sahabat-sahabat dah siapkan, sehingga ada orang Yahudi yang ikut bersama dengan Nabi bergerak menuju ke Jabal Uhud. Dan kemudian bila mana dah siap, Rasulullah di dalam perjalanan Rasulullah berhenti di salah satu tempat. Namanya apa para jemaah yang semalam? Masjid Asy-Syaikhan, ataupun juga dipanggil sebagai Ajimatus Syaikhan pada saat itu. Bila mana Nabi SAW berhenti dekat situ, menyiapkan apa? Menyiapkan tentera Nabi. Bila sahabat-sahabat dah pakai, tentera-tentera dah pakai baju besi dan sebagainya, Rasulullah akhirnya suruh buka muka mereka, supaya Rasulullah nak tengok setiap sahabat-sahabat ataupun setiap tentera tu, kalau boleh bertentera itu adalah daripada agama Islam sendiri. Bila mana Rasulullah melihat ada orang yang bukan agama Islam dan Rasulullah tak kenal pun siapa, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, siapakah orang yang aku tak pernah kenal ni wahai Umar? Kemudian apa yang dinyatakan oleh
baginda apa yang dikatakan oleh Umar, sesungguhnya mereka adalah orang yang apa? Orang Yahudi yang datang bersama dengan kita untuk membantu kita di dalam peperangan. Bila mana Rasulullah dengar macam tu, Rasulullah terus memberikan syarat kepada orang Yahudi ini. Syaratnya apa para jemaah? Berapa syarat? Peluk Islam. 2 syarat. Yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Yang kedua, sekiranya tak masuk ke dalam agama Islam, baliklah Madinah. Dan kemudian orang yang datang Yahudi yang masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikut sekali tak? Masuk tak agama Islam? Tak. Tidak para jemaah. Mereka ni tidak mahu masuk Islam dan kemudian mereka bergerak pulang menuju ke Madinah kembali. Yang tinggal hanya 700 orang saja. Semalam saya katakan siapa yang menghasut mereka untuk berada bersama dengan Nabi dekat peperangan Uhud? Siapa nama? Abdullah bin Ubay. Seorang munafik yang berada dekat kota Madinatul Munawwarah. Munafik, walaupun munafik, dia adalah orang Islam. agama Islam berada. Bayangkan orang munafik daripada orang agama Islam pada jemaah. Kalau kita ada je orang munafik sekarang, sampai sekarang betul? Ada, menipu munafik lah. Tak melakukan janjinya munafik lah. Semua itu adalah ciri-ciri munafik para jemaah. Dan kemudian bila dah mereka bergerak 700 orang dan kemudian bergerak menuju ke mana? Jabal Uhud. Ke Jabal Uhud. Nabi SAW melalui di sebuah kebun. Kebun itu adalah kebun daripada orang Yahudi. Bila mana Rasulullah melalui bersama dengan rombongan tentera tu, melalui bersama dengan orang-orang Yahudi, melalui bersama dengan tentera Islam, melalui di sebuah kebun Yahudi. Kemudian Yahudi ni buta para jemaah. Bila mana Rasulullah dan sahabat-sahabat lain melalui ataupun tentera lain melalui di situ, dia mendengar ada kelibat. Mendengar, orang buta ni biasa dengar kan? Mendengar ada kelibat yang lalu tepi dia. Kemudian apa yang kata orang Yahudi ni mengatakan, kamu ni siapa? Kamu nak ambil apa-apa ataupun tanaman di dalam kebun aku ini ke? Kemudian apa yang dinyatakan, Nabi tak cakap apa-apa pun. Umar bila dah dengar orang Yahudi kata orang-orang Islam ni nak mencuri tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang Yahudi ni, Umar ni tarik dia punya apa? Tariknya dia punya pedang, dia nak penggal kepala si orang Yahudi ni. Kemudian apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Nabi tahan dia, jangan Umar. Sesungguhnya orang Yahudi ni bukan buta matanya saja, tapi dia buta dia buta hati. Itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Bukan dulu saja para jemaah. Bukan dulu saja orang Yahudi kacau Nabi. Sampai sekarang betul tak? Sampai sekarang orang Yahudi kacau lagi orang Islam. Tengoklah kat Baitul Maqdis tu lah. Bukan sekadar Baitul Maqdis, mungkin orang luar pun dia nak kacau lagi. Tapi kita lihat daripada dulu, zaman Nabi lagi, orang Yahudi ni memang mengganggu Nabi SAW. Sehinggalah kepada umat Islam pada hari ini pun mereka mengganggu para jemaah. Dan kemudian bila mana Nabi SAW dah sampai dekat tengah-tengah Jabal Uhud ni, Nabi meletakkan di kiri dan di kanan. Rasulullah terus menghala ke arah yang pertama adalah di sini dulu, di Jabal Rumah terlebih dahulu. Rasulullah kata naik atas, meletakkan Abdullah bin Jubair dan kemudian sebilangan tentera-tentera yang lain sebanyak 50 orang tentera Nabi. Letak di sana. Jangan turun kamu. Janganlah kamu turun sekiranya menang ataupun kalah. Apa yang Nabi berkatakan? Nabi katakan 3 para jemaah. Sekiranya kamu nampak badan ataupun jasad aku berada terbaring di atas dataran Jabal Uhud ni, kamu jangan tetap turun wahai sahabatku. Sekiranya kamu melihat isi perut aku terburai daripada perut aku dan kemudian ada burung-burung makan, isi perut aku, jangan kamu tetap turun wahai sahabatku. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu turun daripada bukit Jabal Rumah ini walaupun menang ataupun kalah. Jangan kamu turun. Nabi memang dah tekankan siap-siap. Nak kata sadis, sehingga kan Nabi kata sekiranya perut aku keluar daripada isi perut aku, jangan kamu turun. Itu Nabi cakap. Nak katakan Nabi tekan sangat supaya mereka tak turun pun. Bila mana Nabi dah cakap macam tu, sahabat dengar lah. Dan kemudian Rasulullah meletakkan selebihnya lebih kurang 650 tentera di kiri dan di kanan bukit ni, masing-masing berada dekat kawasan dataran Jabal Uhud. Dan kemudian bermulalah pusingan yang pertama, yang mana orang-orang musyrikin datang daripada belakang bukit, datang daripada kota Mekkatul Mukarramah. Datangnya bersama dengan diketuai oleh siapa panglimanya? Abu Sufyan, Khalid Al-Walid yang masih menjadi ketua berkuda bagi orang-orang musyrikin. Dan kemudian Hindun juga ikut, Wahsy yang diarahkan oleh Hindun pun ada. Dan juga banyak lagi orang-orang musyrikin yang sampai, yang datang sebanyak berapa orang? 3,000 orang tentera yang datang daripada kota Mekkatul Mukarramah. Dalam keadaan semua kelengkapan mereka semua lengkap. Kudanya seorang satu ada. Kemudian panahan-panahan ataupun alatan-alatan tentera semua lengkap pada jemaah. Kalau Islam apa? Ada tak ada, kuda tak cukup.
alatan peperangan tak cukup, tak banyak yang tak cukup, tapi mereka sanggup untuk datang berperang dengan orang musyrikin. Dan kemudian bila dah Rasulullah meletakkan mereka, strategi Rasulullah dah letakkan, bermula daripada tempat yang pertama adalah, pusingan yang pertama adalah daripada mana? Bukit tersebut. Bukit tersebutlah siaplah orang ataupun Abdullah bin Jubair ni mengatakan siap, sebab kita akan memulakan panahan-panahan mereka kita daripada atas ini. Orang musyrikin datang daripada arah sana, meletakkanlah tentera mereka di kawasan bukit. Kemudian Rasulullah ataupun orang musyrikin datang dan kemudian bermulalah pusingan pertama. Orang Islam, panahan-panahan mereka kebanyakannya tepat kepada orang-orang musyrikin. Seramai lebih kurang 21 orang yang musyrikin jatuh daripada kuda mereka sebab apa? Kena panahan daripada Islam. Bila dah kena panahan daripada Islam, orang-orang musyrikin terus katakan orang kita ni banyak yang mati ni. Banyak yang mati. Lebih baik kita angkat bendera putih untuk mengamburi mata mereka. Angkatlah bendera putih. Sehingga kan kalau asalnya Islam menang pada permulaannya, orang musyrikin dah angkat dah bendera putih awal-awal. Nak katakan mereka, ramai orang kita mati mula-mula lagi. Kemudian bila dah jatuhnya orang musyrikin dah angkat bendera putih, orang-orang yang mana Nabi SAW tak apa. Dah biasa saya. Saya nak angkat macam ni pun susah sebab tangan saya akan melalut ke mana entah. Okey. Kemudian Nabi SAW ataupun orang-orang lupa tu saya nak cakap. Orang-orang yang berada yang Nabi katakan jangan turun, betul? Jangan turun. Pada ketika itu apa ya? Sebahagian daripada berapa orang? 50 orang, 40 orang turun. Nabi dah larang dah para jemaah. Nabi dah larang jangan turun. Tekan sangat Nabi cakap jangan turun. Nabi sebab apa mereka turun? Untuk mengambil harta apa? Harta rampasan perang ataupun harta ghanimah. Sebab itulah kalau orang-orang yang kalah peperangan, orang-orang yang menang ni boleh ambil harta rampasan. Dipanggil sebagai harta ghanimah. Mereka datang turun bawah. Bila mana Khalid Al-Walid dia nampak daripada jauh orang Islam yang datang bermulanya peperangan daripada atas ni, orang Islam yang turun berbaki hanya 10 orang. Khalid Al-Walid datang daripada arah belakang. Yang dulu adanya apa orang kata? Pohon-pohon kurma yang ada dekat sini. Pohon-pohon kurma datang dari arah belakang dan pusing ke belakang bukit. Dan kemudian memanah orang-orang yang berada dekat atas tu. Memanah orang-orang ataupun termasuk dah Abdullah bin Jubair. Panah semua dan semuanya habis. Kemudian bermulalah pusingan yang sangat besar para jemaah. Pusingan yang kedua adalah pusingan yang sangat besar di antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin Mekah yang mana semua nak mencari Nabi saja. Nak bila bunuh Nabi, kalahlah semua, betul tak? Bila bunuh ketua, kalahlah semua. Jadi bila mana mereka mencari Nabi, ramai orang-orang ataupun atau tentera dari Islam ni mempertahankan Nabi sehingga kan di antaranya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ni siapa? Bukan sebagai tentera pada jemaah. Nusaybah binti Ka'ab ni bukan tentera, tapi dia orang kata dia adalah nurse lah, orang kata misi. Bila mana kalau ada tentera yang cedera, dia yang akan merawat. Tapi pada saat ketika itu dia melihat Nabi SAW sedang dituju ataupun sedang dicari oleh orang-orang musyrikin, sehingga ataupun tentera musyrikin, dia yang pergi dekat depan Nabi, kemudian dia membilah-bilahkan pedangnya untuk mempertahankan Nabi SAW. Seramai 11 orang sahabat Nabi yang mempertahankan Nabi. Walaupun 11 orang mempertahankan Nabi, Nabi SAW pada detik itu patahnya gigi Nabi. Bibir Rasulullah pecah dan kemudian pipi Rasulullah koyak pada jemaah. Kalau walaupun 11 orang tentera, nak katakan tekanan yang kuat kepada Nabi SAW, yang mana orang musyrikin ataupun tentera musyrikin yang sanggup untuk membunuh Nabi SAW terlebih dahulu. Kemudian apa yang dikatakan pada saat setelah saja peperangan Uhud, apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, dia mengatakan mengenai Nusaybah binti Ka'ab, sesungguhnya ganjaran kepada Nusaybah binti Ka'ab adalah syurga, wahai sahabat-sahabatku. Kerana apa? Aku pernah melihat dia telah mempertahankan aku dengan membilah-bilahkan pedangnya untuk mempertahankan diri aku. Sesungguhnya ganjaran dia tak ada lain para jemaah, akan tetapi ganjarannya adalah syurga. Pada suatu ketika, pada saat ketika pusingan yang kedua tu, nama Abdullah bin Ubay sudah mengorek, orang kata mengorek lubang yang besar untuk membuatkan Nabi SAW jatuh ke dalam bawah bukit. Abdullah bin Ubay ni sanggup buat kecoh juga sebab dia datang bersama dengan Nabi. Datang bersama dengan Nabi, tapi dia nak, sebab Nabi tak ada labuan dia sebab dia tahu dia Islam. Kemudian dia ikut.
Kemudian pada detik itu dia mengorek lubang untuk Nabi SAW masuk ke dalam. Pada saat ketika pusingan yang kedua yang sangat besar pada ketika itu, sahabat-sahabat banyak yang syahid di dalam peperangan pada saat itu. Antaranya Mus'ab bin Umair yang menjadi pemegang panji, potong tangan kanan, pegang tangan kiri, potong tangan kiri, pegang dengan kaki. Bila kaki dah potong sebelah, habis jatuh. Kemudian Hanzalah, antara orang-orang yang awal semalam baru kahwin, hari ini Rasulullah dah ajak dah berperang. Apakah kamu nak ikut kami wahai Hanzalah? Apa kamu nak ikut kami wahai Hanzalah? Tidak ada yang lain, tidak bukan. Hanzalah ikut juga di dalam peperangan Uhud. Walaupun kalau nak menurut riwayatnya, Hanzalah ni tak pernah menyentuh isterinya. Sanggup untuk ikut Nabi lagi. Bila dah ikut Nabi, syahid juga di dalam peperangan Uhud. Dan kemudian antaranya Rasulullah adalah Hamzah pada pusingan kedua juga sudah syahid di dalam peperangan Uhud yang telah dilempingkan ataupun ditombak. Tombak lemping lah kan. Dilempingkan oleh siapa? Wahsy, Sayyidina Wahsy. Yang mana Wahsy ni diarahkan oleh siapa? Hindun. Yang mana Hindun mengatakan, wahai Wahsy, aku pernah melihatkan kamu pada saat ketika suatu kerajaan kamu sedang melemping ke arah suatu lubang, yang mana lemping itu masuk tepat ke arah lubang, walaupun lubang itu hanya kecil saja. Sebab itulah Hindun yang mengarahkan ataupun memberi upah kepada si Wahsy, ikut aku tak suruh kamu perang pun, aku tak suruh kamu pegang pedang, cukup sekadar menggunakan lembing saja untuk kamu attack si Sayyidina Hamzah. Betul-betul Sayyidina Hamzah duduk dalam keadaan senyap, baling, terus tepuk dada, jatuhlah Sayyidina Hamzah. Detik itu Rasulullah amat-amat sedih. Bila di dalam pusingan kedua, Rasulullah termasuk yang saya katakan lubang yang digali oleh Abdullah bin Ubay, sehingga kan Rasulullah tak dapat naik ke atas, sehingga kan seorang sahabat Nabi namanya Abu Talhah bin Ubaidillah, dia yang menyelamatkan Nabi SAW pada saat ketika lubang itu. Kemudian Rasulullah, Abu Talhah ni fizikal dia agak tinggi, kemudian dia mengambil Nabi daripada lubang, dan kemudian apa yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada Abu Talhah, sesungguhnya ganjaran kamu adalah syurga kerana menyelamatkan aku daripada apa? Daripada lubang tersebut. Kemudian bila mana orang Islam, Rasulullah dah suruh naik pula di dalam pusingan ketiga. Rasulullah suruh naik ke atas. Kita berada ke atas supaya kita dapat melihat orang-orang yang di bawah, ataupun orang-orang musyrikin yang di bawah. Sehingga kan Rasulullah mengatakan ataupun ada kelibat-kelibat orang-orang musyrikin ni dah tak menjumpai Nabi SAW. Bila mana Nabi jatuh di bawah lubang, mereka mengatakan Rasulullah dah mati. Rasulullah dah syahid ataupun Rasulullah dah wafat. Bila mana orang-orang Islam dengar, ada seorang sahabat, ada sekumpulan sahabat mengatakan bahawa Muhammad dah mati. Orang-orang musyrikin sendiri dah kata Muhammad dah mati, lebih baik kita balik. Sebab apa? Bila kalah ketua dah habis dah semua, betul tak? Lebih baik kita balik. Sebab apa? Kita dah tak ada ketua dah. Kita dah Islam dah kalah, jom kita balik. Bila mana ada sahabat yang pulang ke rumah, sampai dekat tengah-tengah kota Madinah, pada ketika itu apa yang dinyatakan oleh isterinya, bila ketuk pintu rumah daripada isteri yang sahabat yang balik ni, apa dia tanya? Agak-agak apa dia tanya? Abang dah minum ke? Abang dah makan dah? Pergi perang tadi okey tak? Tak ada tanya macam tu pada jemaah. Terus tanya, ketuk pintu, isteri keluar, terus tanya, kaifa ya Rasulullah? Itu soalan pertama yang ditanya. Macam mana kamu boleh balik? Yang lain tak balik lagi? Kemudian, biasanya perempuan macam mana pada jemaah? Bila suami ni dia tak jawab sekali kan, dia akan kuatkan sikit nada dia. Biasa macam tu tak? Kan macam mana kan? Biasanya macam tu. Nak kuatkan sikit nada, kaifa ya Rasulullah? Tetap tak jawab para jemaah. Diam saja sahabat. Kemudian sekali lagi ditanya, kaifa ya Rasulullah, dengan nada yang agak tinggi. Kemudian sahabat ni tak jawab. Yang mana yang tanya, kat isteri yang tanya tu, dia bersiap-siap dalam rumahnya. Kemudian dia sendiri keluar datang ke sini, nak memastikan Nabi itu masih ada. Nabi itu masih ada. Dia cari-cari Nabi lah berada kat sini. Walaupun peperangan tak habis lagi, dia cari Nabi. Sehingga kan di pusingan yang ketiga, semalam para jemaah semua sudah ziarah di belakang bangunan ni, betul tak? Bangunan di hadapan betul-betul bukit. Bagaimana Rasulullah menempatkan, Rasulullah mencuci luka di belakang sana. Rasulullah naik ke atas gua. Pada ketika itu Rasulullah berada di dalam gua bersama dengan dua orang sahabat. Sehingga kan Rasulullah bila mendengarkan orang-orang musyrikin kata Islam ataupun Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah syahid, dah mati, orang musyrikin kata. Kemudian apa yang dikatakan bila Nabi dengar, gua tu bergegar.
gua tu bergegar mengatakan bahawa apa yang kita katakan tu nak menyuruhkan gua tu menyuruhkan Rasulullah keluar sendiri. Nak memastikan orang musyrikin, apa yang dikatakan oleh orang musyrikin tu tidak betul para jemaah. Sehingga kan Nabi mengatakan bila gua tu bergegar, wahai gua janganlah kamu bergegar, sesungguhnya di dalam gua ini terdapat 2 orang yang akan syahid juga bersama dengan aku. Kemudian bila Nabi SAW dengar gua tu bergegar, Rasulullah keluar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Berkata kepada orang musyrikin, aku adalah Muhammad, aku adalah khalifah yang besar dan aku akan terus membawa Islam di kota Madinatul Munawwarah. Bila dah keluar Nabi, orang-orang musyrikin terkejut. Ada lagi lah Muhammad. Yang mana mereka fikir mereka dah benar dah. Kemudian bila mana mereka dengar Muhammad dah ada lagi, mereka ni agak takut para jemaah. Sehingga kan detik itu, bila kalau kita fikir, walaupun Islam tu ada sedikit, masing-masing berada di atas bukit, Rasulullah berada di dalam gua tersebut, mereka takut dan kemudian mereka membuat keputusan. Abu Sufyan mengatakan, lebih baik kita balik. Islam ni, kalau dia datang balik, dia akan lebih kuat tau para jemaah. Macam kita lah, kita walaupun kita sikit pun, kita balik, kita okey tak apa, kita rehat dulu. Sekejap lagi kita datang, kita buat comeback balik, orang kata macam tu. Datang, kemudian sehingga Abu Sufyan katakan, jom kita balik. Jom kita balik, kalau tidak kita akan kalah. Sebab apa? Peperangan ini sangat besar para jemaah. Seperti saya katakan kepada para jemaah sebelum ini, betul tak? Semalam, bagaimana saya katakan bahawa peperangan ini adalah peperangan yang sangat besar. Sebab apa? Tak ingat lagi. Sebab peperangan ini adalah di antara keluarga mereka sendiri para jemaah. Saidina Abu Bakar berperang dengan bapa yang datang daripada Mekah yang dinamakan sebagai Abu Quhafah. Dan kemudian siapa? Hanzalah dan bapa dia datang daripada kota Mekahul Mukarramah. Nabi sendiri, adik-beradik dia semua datang. Bukan adik-beradik, maksudnya saudara, bapa saudara datang, Abu Lahab dan sebagainya, nak memerangi baginda Nabi SAW. Perjuangan Nabi besar para jemaah. Kalau kita sanggup tak nak bunuh anak? Sanggup tak nak anak, nak sanggup tak membunuh bapa? Tak sanggup para jemaah. Sebab itulah peperangan ni sangat besar untuk Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sehingga mereka terpaksa untuk Nabi bawa Islam tu terpaksa memerangi saudara merara mereka dan juga mak ayah mereka sendiri para jemaah untuk dalam berperang. Inilah sebuah perang yang sangat besar untuk Islam pada saat itu para jemaah. Itulah bila Nabi dah, orang-orang Islam dah balik, orang-orang musyrikin dah balik, Nabi dalam keadaan sedih. Sebab apa? 70 orang syuhada Uhud yang berada pada asal di mana tempat mereka syahid, di situ mereka dikuburkan. Di lereng-lereng bukit, di situlah mereka dikuburkan. Dan kemudian dulu datangnya banjir yang besar dekat kota Madinatul Munawwarah sehinggalah perlu mengorek kembali. Kemudian semua jasadnya diletakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu, dekat tengah-tengah tu adanya makam syuhada Uhud di tengah-tengah. Semua 70 orang tentera Nabi yang syahid di dalam peperangan Uhud, ada 3 batu tanda. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah. Bila jemaah nampak, bila tengok dekat dalam tu, jemaah akan nampak 3 batu tanda. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah, yang kemudian Mus'ab bin Umair, dan kemudian yang ketiga adalah Hanzalah. Para jemaah semua boleh tengok dekat situ. Yang lain semua di dalam petak itu. 70 yang setelah mereka mengorekkan kembali jasad-jasad sahabat Nabi ataupun tentera-tentera bagi Islam pada detik itu. Okey para jemaah, selepas itu selesai saja peperangan, Nabi balik dalam keadaan yang sedih, mengenang kembali sahabat bapa saudara Nabi yang digelar Asadullah ataupun singa Allah di dalam peperangan Uhud. Garangnya Sayyidina Hamzah cukup sekadar Wahsy membaling lembing terus dia jatuh. Orang kata bunuh curi-curi lah. Bunuh curi-curi. Dan kemudian Nabi balik dalam keadaan sedih. Dan kemudian bila balik, sahabat ada datang kepada Nabi. Ada datang kepada Nabi lagi. Dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang musyrikin ini datang lagi. Kemudian Nabi katakan bahawa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja bersama dengan kita. Nabi tak nak perang lagi. 2 tahun lepas tu baru perang. Itu pun perang bersama dengan orang-orang Ahzab, gabungan tentera. 2 tahun, bukan bersama dengan orang musyrikin. Walaupun musyrikin, Ahzab ni adalah gabungan tentera daripada musyrikin, kabilah-kabilah Arab yang bukan Islam, dan kemudian daripada orang-orang Yahudi bergabung. Sebab itu dipanggil sebagai Ahzab. Tapi golongan musyrikin itu tidaklah banyak seperti berada dekat kawasan yang semua adalah musyrikin. Okay, insyaAllah para jemaah, lepas sini saya akan lepaskan jemaah, boleh? Sekejap kita berikan salam terlebih dahulu daripada sini, boleh? Kepada makam syuhada Uhud. Para jemaah semua boleh pandang sana, saya akan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Darul Qaumul Mu'minin. Wa inna insyaallah lahum lahikun. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Assalamu
يا مصعب بن عمير السلام عليك يا سيدنا حنزلة السلام عليك يا نسيبة بنت كعب السلام عليك يا أبو دجانة السلام عليك كل شهداء أحد